Terdapat maklumat baru daripada perisikan Amerika Syarikat yang menunjukkan bahawa Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin akan cuba menguji perpaduan NATO dengan melakukan serangan terhad ke atas sebuah negara sekutu NATO. Penilaian tersebut memberi amaran bahawa Rusia mungkin akan melakukan pencerobohan berskala kecil atau serangan siber dengan tujuan untuk menguji komitmen NATO. Perisikan Amerika Syarikat telah mengeluarkan amaran yang paling serius sejak bermulanya perang di Ukraine. Menurut akhbar Amerika, Wall Street Journal, kerajaan Amerika Syarikat telah memberi amaran kepada sekutu-sekutunya. Rusia mungkin akan menyerang sebuah negara NATO dan bukan sesuatu yang akan berlaku beberapa tahun lagi. Segala petanda menunjukkan bahawa ini boleh berlaku dalam beberapa bulan akan datang. Dan lihatlah yang menarik, sehingga awal tahun ini, penilaian orang Amerika mengenai perkara ini adalah sebaliknya. Bagi mereka, Putin tidak akan sekali-kali menyerang pakatan itu selagi dia masih terperangkap di Ukraine. Tetapi itu telah berubah dan ia tidak berubah tanpa sebab. Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, 3 insiden telah berlaku di 3 negara NATO yang berbeza. Terdapat 3 insiden yang jika dilihat secara berasingan, kelihatan seperti kebetulan. Tetapi apabila digabungkan, ia menceritakan kisah yang berbeza. Perisikan Amerika telah melihat sesuatu yang ramai orang tidak sedari. Dan itu sudah cukup untuk meletakkan semua ahli NATO dalam keadaan berjaga-jaga. Mari kita mulakan dengan insiden pertama. Poland 30 Julai 3.15 pagi. Sebuah kamera keselamatan di hadapan sebuah rumah di pedalaman negara merakamkan suasana awal pagi yang biasa. Sehinggalah perkara ini berlaku. Lihat kilatan itu. Itu adalah peluru berpandu jelajah Rusia yang meletup di tanah Poland, tanah NATO. Peluru berpandu itu terbang kira-kira 90 km ke dalam negara dan menghasilkan kawah berukuran 10 meter di sebuah ladang berhampiran Bandar Lublin. Pertahanan udara Poland telah mengesan objek itu dan sebuah pesawat pejuang F-16 berlepas untuk memintas. Tetapi pada masa itu, objek tersebut hilang dari radar. Sebuah helikopter menemui lokasi impak pada pagi keesokan harinya. Dan Perdana Menteri Poland, Donald Tusk, mengatakan satu frasa yang saya mahu Anda ingat. Beliau berkata, "Kami sudah bersedia untuk menembak jatuh peluru berpandu itu jika ia terus terbang." Ya? NATO tinggal beberapa minit lagi untuk meneutralkan sebuah peluru berpandu Rusia dalam ruang udara mereka sendiri. 2 hari kemudian, pengesahan rasmi pun tiba. Dengar apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Poland, Cezary Tomczyk, dalam sidang media itu. Ia adalah peluru berpandu Rusia KH-101. Sebuah peluru berpandu jelajah yang mampu membawa hulu ledak nuklear. Dan ada lagi. Menurut kerajaan Poland, peluru berpandu itu telah dibuat pada tahun ini, yaitu 2026. Ia keluar dari barisan pengeluaran terus ke dalam wilayah NATO. Menteri Luar Negeri Poland, Radosław Sikorski, juga mengambil inisiatif untuk membuat kenyataan secara terbuka. Peluru berpandu seperti ini hanya digunakan secara eksklusif oleh penerbangan strategik Rusia. Maksudnya, tidak ada versi lain yang mungkin untuk cerita ini. Pada malam itu, menurut kerajaan Poland, Rusia telah melancarkan kira-kira 70 peluru berpandu ke atas Ukraine. Dan kira-kira 20 terbang menuju sempadan Poland. Pertahanan Ukraine telah menembak jatuh kebanyakannya. Salah satu daripadanya, orang Ukraine sengaja membiarkannya lalu. Kerana pemintasan itu boleh menyebabkan serpihan jatuh ke dalam Poland. Dan Timbalan Menteri tidak menolak kemungkinan bahawa peluru berpandu itu sengaja diarahkan ke arah Poland. Sekarang perhatikan butiran ini kerana hampir tiada portal yang melaporkannya. Beberapa jam sebelum peluru berpandu itu jatuh, Presiden Ukraina Zelensky sedang bermesyuarat dengan Tusk tepat di Lublin. Di kawasan yang sama di mana peluru berpandu itu jatuh. Adakah ini satu kebetulan? Lihat mungkin juga. Tetapi, dalam geopolitik, kebetulan geografi dengan ketepatan seperti itu biasanya bermaksud sesuatu yang lain. Saya akan kata ini adalah satu message. Dan di sini ada satu lagi butiran penting. Pada bulan September tahun lepas, apabila 20 drone Rusia memasuki Poland, kerajaan Poland telah mengaktifkan Artikel 4 NATO. Mekanisme perundingan kecemasan pakatan itu. Mereka duduk berbincang dengan sekutu mereka.
Kini, dengan peluru berpandu yang jauh lebih serius, tindak balasnya jauh lebih senyap. Dan awak tahu apa maksudnya? Dalam praktiknya, setiap tindak balas senyap seperti ini mengajar sesuatu. Dan kalau awak fikir Poland adalah kes terpencil, lihat kes Romania yang kami bincangkan baru-baru ini dalam video lain. Mereka terpaksa menerbangkan pesawat pejuang selama 3 hari berturut-turut dengan kebenaran untuk menembak jatuh sasaran. Dan ini membawa kita ke insiden nombor 2. Sebelum insiden di Poland pada akhir Mei, sebuah drone Rusia yang syarat dengan bahan letupan melintasi sempadan dan mengenai bumbung sebuah bangunan kediaman 10 tingkat di Bandar Galati di timur Romania. Lihat gambar ini yang direkam oleh seorang penduduk dari tingkap bangunan bersebelahan. Cahaya terang itu adalah sebuah apartemen yang sedang terbakar di dalam negara anggota NATO. Seorang ibu dan anak lelakinya yang masih remaja memerlukan rawatan perubatan. Ini adalah kali pertama sepanjang perang sebuah drone menyerang kawasan kediaman di negara anggota pakatan itu. Menteri Pertahanan Romania telah mengenal pasti drone itu. Sebuah Gran 2 versi Rusia bagi Shahed Iran. Dan Menteri Luar Negeri Rumania mendedahkan bahwa 2 pesawat pejuang dan sebuah helikopter telah berlepas pada malam itu dengan kebenaran untuk menembak jatuh sasaran tersebut. Respons dari pihak Romania sangat tegas. Presiden negara itu telah mengusir konsul Rusia dan mengarahkan penutupan konsulat Rusia di Bandar Konstanta. Presiden Suruhanjaya Eropa Ursula von der Leyen berkata bahwa Rusia telah melampaui satu lagi batasan. Seminggu kemudian, sebuah drone maritim jenis yang digunakan dalam peperangan meletup sendiri tepat di pelabuhan Konstanza, berhampiran dengan sebuah terminal minyak. Dan pada akhir Julai, Romania telah menembak jatuh 3 drone dalam masa 3 hari, di mana sekurang-kurangnya 1 daripadanya disahkan sebagai syahid buatan Rusia. Selepas itu, Duta Rusia telah dipanggil untuk memberikan penjelasan. Portal berita melaporkan kejadian-kejadian ini. Tetapi apa yang tiada siapa jelaskan ialah mengapa perkara ini sangat penting bagi Rusia. Cuba tengok, setiap drone yang masuk memaksa Romania untuk menghidupkan radar, menerbangkan pesawat pejuang, mendedahkan masa tindak balas dan peraturan penglibatan. Maksudnya, bila juru terbang boleh atau tidak boleh bertindak. Ini adalah pengintipan percuma. Dan ada juga kos kewangan. Sebuah drone seperti itu berharga puluhan ribu dolar. Peluru berpandu yang menembaknya boleh berharga lebih daripada 1 juta. Setiap kali pemintasan, pakatan itu membelanjakan sejumlah besar wang untuk memusnahkan besi buruk. Rusia sedang membuat kiraan ini dan menguji berapa lama kesabaran dan stok itu bertahan. Sekarang, dengan drone di sempadan, ramai mungkin akan kata ini hanyalah tempias daripada perang jiran. Tapi macam mana awak nak jelaskan sebuah drone dengan bahan letupan tentera muncul lebih 1000 km dari barisan hadapan di dalam sebuah lapangan terbang Jerman? Dan di situ kita sampai ke insiden nombor 3. 5 Ogos, lapangan terbang bandar Leipzig di Jerman. Sebuah drone yang telah diubah suai, membawa bahan letupan dan detonator ditemui di landasan di sebelah sebuah pesawat kargo Ukraina. Menurut media, sasaran yang mungkin adalah pesawat itu sendiri yang membawa amunisi. Sebuah drone kedua turut melanggar pesawat DHL. Bahan letupan itu telah dinetralkan melalui letupan terkawal. Dan tempat itu bukanlah lapangan terbang biasa. Leipzig ialah rumah kepada syarikat penerbangan Ukraina Antonov sejak 2022 dan menjadi pusat operasi pengangkutan strategik NATO yang membekalkan hampir setiap hari ke sayap timur, yaitu sempadan pakatan dengan Rusia dan Ukraina pada tahun 2024. Bungkusan pembakar sudah pun terbakar di sebuah pusat logistik di situ, dalam satu skim yang pihak berkuasa barat kaitkan dengan agen Rusia. Sekarang dengar apa yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Jerman, Alexander Dobrindt, dalam sidang media di lapangan terbang itu sendiri.
Dia tidak menuduh sesiapa. Dia meminta semua bertenang. Dia kata spekulasi mungkin salah. Akhiri dengan ayat yang merumuskan dan merumuskan segalanya. Ia adalah sebahagian daripada prinsip ancaman. Hibrid yang tidak selalu jelas dari mana asalnya. Inilah sebenarnya zon kelabu, di mana operasi seperti ini direka untuk beroperasi. Namun menurut Wall Street Journal, pegawai Amerika telah melangkaui segala langkah berhati-hati yang diambil oleh pihak Jerman. Mereka mengatakan bahwa bahan letupan itu adalah Semtex yang digunakan untuk tujuan ketenteraan dan operasi itu dikaitkan dengan perisikan Rusia. Dan tahu tak bagaimana kedutaan Rusia di Jerman memberi respon? Mereka menyebut semuanya sebagai gelombang histeria anti-Rusia yang baru. Dan ini dikatakan pada hari yang sama apabila drone terbang di atas sebuah pangkalan tentera Jerman di mana kaki tangan penyelenggaraan sistem Patriot bekerja. Sekarang ada lagi kes di mana ramai yang menuding jari kepada orang Rusia. Pada hari Sabtu lepas, sebuah drone meletup di Bulgaria, 1 kilometer dari sebuah stesen saluran pipe gas Trans-Balkan, saluran gas yang menghubungkan Turki ke Ukraina. Lihat apa yang Perdana Menteri Bulgaria selepas mesyuarat kecemasan berkata. Dia tidak menuduh sesiapa. Dia kata bahawa baik mahupun pusat operasi udara NATO di Sepanyol tidak mempunyai data mengenai drone itu. Tetapi tanpa mengira sama ada ia milik Rusia atau tidak, satu perkara menjadi sangat jelas. Perang Rusia telah menyebarkan sejumlah besar objek berbahaya yang tersasar di seluruh Eropah. Dan perkara ini telah menyebabkan Bulgaria mengambil tindakan. Negara itu mengumumkan bahawa ia akan memindahkan semula pasukan dari sempadan dengan Turki ke sempadan dengan Romania. Ya. Negara NATO menggerakkan tentera kerana drone. Okey, kita sudah lihat peluru berpandu di Poland, drone di Romania, sabotage di Jerman. Sekarang datang soalan yang menghubungkan semua perkara. Apa yang perisikan Amerika nampak yang orang lain tak nampak? Dan sebelum saya jawab, buat macam ini dulu. Langgan saluran ini dan aktifkan loceng pemberitahuan sebab cerita ini akan jadi semakin besar dalam beberapa bulan akan datang. Dan anda pasti nak ikuti setiap bab di sini. Menurut Wall Street Journal, laporan perisikan Amerika yang baru mengatakan bahawa Putin mungkin akan menguji NATO dengan serangan terhad dalam beberapa bulan akan datang antara September tahun ini hingga 2029. Dan terdapat banyak senario yang disenaraikan. Serangan siber, sabotaj, dan satu perkara yang paling perlu anda beri perhatian khusus ialah penghantaran kumpulan bersenjata tanpa pengenalan untuk menduduki wilayah negara dalam pakatan. Adakah ini mengingatkan anda kepada sesuatu? Crimea 2014. Askar tanpa lencana yang terkenal sebagai lelaki hijau kecil menduduki bangunan sementara Rusia bersumpah bahawa mereka tiada kaitan dengan perkara itu. Ketua Perisikan Luar Poland telah mengakui dalam satu temu bual bahawa senario yang sama, lelaki hijau kecil di sebuah negara Baltik, sedang dipantau. Senario paling ekstrim daripada laporan-laporan ini, iaitu pencerobohan darat terhad di sayap timur, masih dianggap tidak mungkin berlaku. Tetapi kebarangkalian itu semakin meningkat. Dan sasaran yang paling mungkin ialah Poland dan 3 negara Baltik, Estonia, Latvia, dan Lithuania. Negara-negara Baltik malah sudah mula merasai perkara ini secara langsung. Pada bulan Mei, Perdana Menteri Lithuania telah dibawa ke bunker bawah tanah ketika jet pejuang NATO memintas drone yang terbang ke arah ibu negara itu. Dan pada minggu lalu, Menteri Pertahanan Lithuania telah mengucapkan kata-kata yang paling terus terang. Kremlin, yaitu kerajaan Rusia, memerlukan satu eskalasi baharu, satu kemenangan baru, dan negara-negara Baltik serta Poland adalah sasaran yang paling hampir. Beliau juga memberi amaran bahawa Rusia sedang merancang operasi bendera palsu terhadap negara-negara Baltik. Maksudnya, serangan yang direka untuk meletakkan kesalahan ke atas negara lain menggunakan drone buatan negara tersebut. Pada pandangan saya, semua petunjuk menunjukkan bahawa sasaran Putin bukanlah sebahagian daripada wilayah Poland atau Baltik. Sasarannya ialah satu frasa, Artikel 5, NATO. Janji bahawa serangan terhadap satu adalah serangan terhadap semua.
Janji inilah yang menahan Rusia selama hampir 80 tahun. Dan janji seperti ini hanya bernilai selagi tiada siapa yang dapat membuktikan ia kosong. Ingat tak ayat itu? Dari Tusk dari awal tadi, kami sudah bersedia untuk menembak jatuh. Inilah detik antara mengesan dan bertindak yang sedang diukur oleh Putin. Setiap peluru berpandu yang jatuh dan hanya menerima nota bantahan. Setiap drone yang masuk dan keluar tanpa sebarang kos adalah satu lagi data dalam pengiraan beliau. Tanpa mampu meraih kemenangan di Ukraina dan ditekan di dalam negara, ujian murah seperti itu terhadap NATO boleh memberikan kepada Putin apa yang medan perang belum dapat berikan setakat ini. Ini adalah bukti bahwa NATO teragak-agak. Dan ada lagi butiran yang meresahkan di sebalik gambaran ini yang didedahkan dalam laporan yang sama. Laporan Amerika sendiri mengakui bahawa stok peluru kritikal Amerika Syarikat, peluru berpandu tepat, sistem taktikal telah berkurangan akibat sokongan kepada Ukraina dan juga kerana konflik dengan Iran. Putin juga membaca angka-angka ini. Jadi ada 3 petanda yang perlu kita perhatikan mulai sekarang. Yang pertama ialah insiden baru di Poland atau negara-negara Baltik antara September hingga hujung tahun. Baik, itu adalah tempoh yang telah ditetapkan oleh perisikan Amerika. Yang kedua ialah reaksi NATO terhadap insiden seterusnya. Adakah ia akan menjadi satu pemintasan atau hanya satu nota bantahan? Jawapan itu seperti yang anda lihat setakat ini lebih bernilai daripada sebarang ucapan. Dan akhirnya, pergerakan tentera Rusia berhampiran sayap timur. Ia mungkin latihan ketenteraan, penempatan semula, apa-apa sahaja di luar kebiasaan. Jika tanda-tanda ini muncul, senario dalam laporan itu mula menjadi kenyataan. Dan kami akan berada di sini mengikuti semuanya untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat. Jadi, langgan saluran ini dan tekan suka supaya video ini dapat sampai kepada lebih ramai orang. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di video seterusnya.